Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Dialog TVS, pentas diskusi anda. Saya Aida Mulyono. Dan saya Luqman Muhammad. Dan Luqman, sebenarnya kita sudah pun memasuki bulan Ogos, bulan yang dinanti-nantikan, yang cukup mendebarkan saya kira Luqman. Betul ya. Buat seluruh rakyat Malaysia, yang mana Tamasya Sukan Malaysia ataupun SUKMA edisi ke-21, yang mana Sarawak menjadi tuan rumah, akan berlangsung tidak lama lagi. Betul. 17 Ogos ini membuka tirai sehingga 24 Ogos. Dan untuk itu, hari ini kita bawakan topik Road to SUKMA bersama tetamu jemputan kita sebentar saja lagi. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ikuti siaran TVS, sebelum ini saya dan rakan penyampai Ordin Katani dalam program Sukan TVS, kami sempat menemu bual Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak yang juga merangkap Chef the Mission ataupun Ketua Kontingen Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu, bagi mengupas sedikit sebanyak mengenai persiapan kontingen, juga mengenai perkembangan venue pertandingan dan juga perkampungan sukan dan sebagainya. Itu cerita Sukan TVS, Luqman. Dan hari ini, Dialog TVS. Mungkin Luqman boleh perkenalkan tetamu kita. Betul, Aida. Di mana hari ini kita cukup bertuah kerana di studio TVS untuk Dialog TVS ini, kita ada individu ataupun menteri yang bertanggungjawab untuk memastikan segala persediaan dan kelengkapan untuk sukan berprestij negara, tentunya Sukan Malaysia ke-21 SUKMA Sarawak 2024 ini, di mana kita ada Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak iaitu Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Assalamualaikum. Apa khabar Datuk Seri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan pentas diskusi 60 minit ini, Datuk Seri, yang tentunya kita akan membicarakan dan mengupas tahap persediaan SUKMA tentunya, Datuk Seri. Baik, Datuk Seri. SUKMA, Datuk Seri, masih dianggap sebagai platform yang penting dalam pembangunan sukan negara hingga sekarang. Bagaimana Datuk Seri melihat penganjuran SUKMA kali ini yang bertepatan dengan visi Sarawak untuk menjadi kuasa sukan pada 2030, Datuk Seri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya bersetuju bahawa SUKMA adalah satu landasan, satu platform yang amat penting dalam kita mencungkil bakat-bakat baru untuk mewakili negeri, negara di masa-masa akan datang. Kalau kita lihat atlet-atlet yang ada pada masa ini yang mewakili Malaysia, sama ada masa ini ataupun sebelum ini, semuanya melalui proses ini. Sebaliknya, dia bukan saja di peringkat SUKMA, peringkat sebelum SUKMA, MSSM ataupun Majlis Sukan Majlis Sekolah, tapi bagi saya SUKMA adalah satu landasan, satu platform yang amat penting untuk kita mengeluarkan bakat-bakat, karena di situlah persaingannya, dan sebab itulah SUKMA bagi saya adalah satu tamasya ataupun satu kejohanan sukan yang amat penting. Kalau kita lihat baiknya Sapok Biki, baiknya Watson Nyambe, baiknya Nicole David, baiknya Pandalila Rino, semua mereka ini nama angkat Wilson Sim, semuanya melalui SUKMA. Baik, Datuk Seri, pada persidangan DUN sebelum ini, Datuk Seri ada memaklumkan bahawa kerajaan negeri telah memperuntukkan sejumlah dana yang cukup besar untuk penganjuran SUKMA edisi kali ini. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan berapakah jumlah keseluruhan yang disalurkan untuk SUKMA kali ini? Saya tak mahu sangat melihatnya dari segi kos sebenarnya. Yang penting adalah sukan itu berjaya dianjurkan. Tapi untuk menganjurkan satu-satu tamasya sukan yang sebegini besar, mestilah melibatkan kos yang banyak. Tapi alhamdulillah kita di Sarawak dari segi prasarananya sudah ada. Jadi yang hanya memerlukan upgrading, membaik pulih prasarana yang ada. Ada 2-3 lah yang perlu kita bina baru, antaranya adalah gelanggang wushu ataupun stadium wushu kita, kriket, Sarawak Sport Village, antara lainnya. Tapi yang lain adalah upgrading. Dan kosnya menjangkau lebih kurang 200 juta keseluruhan. Tapi adalah bantuan daripada kerajaan pusat untuk mengurangkan bebanan
kos penganjuran. Ya. Datuk Seri tadi Datuk Seri ada menyebut mengenai upgrading venue dan sebagainya. Jadi bagaimana persiapan Sarawak secara keseluruhannya dari segi penyediaan fasiliti sukan di semua 9 bahagian di Sarawak? Alhamdulillah, target kita berkenaan dengan penyiapan prasarana-prasarana ini semuanya memenuhi target. Saya dapat lihat hampir semua sudah tip top. Ada 1-2 saja menunggu OP ataupun occupation permit daripada PBT ataupun daripada majlis-majlis council yang mengeluarkan permit. Antaranya adalah Wushu, gelanggang Wushu, Sport Village, antaranya lah. Tapi secara menyeluruh baiknya sama ada acara itu diadakan di Kuching ataupun di tempat-tempat lain, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Mukah dan Miri, semuanya sudah mencapai tahap penghujung dan akan boleh digunakan untuk tamasya sukan ini. Betul. Saya setuju dengan Datuk Seri bila mana ia mengatakan tadi melibatkan kos yang besar tentunya Datuk Seri. Di mana Sarawak kita lihat Datuk Seri menganjurkan suksar juga Datuk Seri dan boleh kita sifatkan Sarawak ini berbelanja besar untuk sukan Datuk Seri. Oh ya. Kita melihat pelaburan dalam sukan itu walaupun ROI-nya, return of investment tidak nampak dalam wang ringgit. Tapi return of investment kita itu amat baik sekali kerana yang melibatkan pembangunan sukan, yang melibatkan pembangunan anak-anak muda kita dan melibatkan sampingan sama, multiplier effect, terutama sekali dalam industri-industri jualan, perhotelan, hospitality industri lah. The spin-off daripada penganjuran acara-acara sukan. Apa-apa acara sukan. Sebab itu kita sanggup untuk menjadi host. Baik. Kontingen Sarawak Datuk Seri telah melaungkan ikrar untuk merampas semula kejuaraan Sukma pada edisi kali ini Datuk Seri. Boleh Datuk Seri kongsikan sedikit mengenai persiapan atlet kita untuk masa ketika ini dan di mana mereka berlatih Datuk Seri? Ya, hampir ke semua atlet-atlet kita yang akan mewakili Sarawak dalam Sukma kali ini, kita telah membuat pendedahan kepada mereka, bukan saja dalam negeri, dalam negara, tapi juga di luar negara. Baiknya di Indonesia, baiknya di Thailand, baiknya di China, di Korea, di US. Semua ini telah kita lakukan lebih daripada 1 tahun dahulu. Dan sebab itulah kalau kita lihat persiapan dari segi kos tadi banyak kita lakukan untuk ini, sama ada untuk mengantar mereka berlatih di luar, bersaing di luar, terlibat dalam pertandingan-pertandingan di luar, untuk suplemen mereka dan sebagainya. Dan ini menunjukkan persiapan kita, berapa halusnya kita mahu memenangi Sukma kali ini dan juga selain daripada itu menjadi tuan rumah ataupun penganjur yang terbaik. Luqman, kalau sebelum ini kita ada mendengar sebenarnya isu yang mana ada pasukan ataupun ada negeri yang ada sukan yang tidak menerima penyertaan minimum. Jadi daripada isu itu terwujudlah kenyataan yang mana Sarawak sudi meminjamkan atlet kepada negeri-negeri lain. Mungkin Datuk Seri boleh ceritakan ataupun kongsikan apakah alasan Sarawak sebenarnya berbuat demikian dan bagaimana pula dengan penerimaan negeri-negeri lain? Di peringkat pusat Sukma, Jawatan Kuasa Pusat Sukma ada membuat garis panduan untuk satu-satu acara sukan ataupun untuk satu-satu sukan itu boleh dipertandingkan yang mesti mendapat participation sekurang-kurangnya daripada 6 kontingen, 6 negeri. Dan di sinilah kadang-kadang ada acara-acara itu tidak begitu diminati di setengah-setengah
negeri. Antaranya diving, dan selain daripada itu fencing lah, ataupun acara-acara yang melibatkan wanita juga, rugby wanita dan sebagainya. Jadi apabila ditutup penyertaan, tarikh penyertaan long list tu, kita dapati ada yang hanya 5. Karena minimanya ada 6. Jadi kita tidak mahu satu-satu sukan itu gugur, sayang. Karena kita tahu kalau ia digugurkan atas sebab tidak cukup minimum participation. Bagaimana dengan mereka yang telah meletakkan nama? Kalau 6 minimum, yang 5 negeri atau 5 tim yang sudah meletak nama, mereka sudah bertraining bertahun. Dan selain daripada itu, ia tidak akan menyebabkan kebaikan untuk sukan. Sebab itulah sedaya upaya kita melihat kalau ia hanya satu sukan saja ataupun satu pasukan saja yang menyebabkan dia tidak dapat memenuhi sampai 6 kontingen. Kita bagi tahu kita ada juga atlet-atlet yang tidak dapat dalam our list untuk selection. Mereka boleh kita pinjam untuk mewakili negeri-negeri tertentu supaya ia dapat memenuhkan kota tersebut dan menjadi 6. Inilah yang telah kita lakukan lebih untuk kebaikan sukan. Tapi bukan untuk apa-apa, tapi lebih untuk kebaikan sukan. Tapi perkara macam ini perlu kita ataupun peringkat pusat lihat semula sama ada 6 itu adalah baik ataupun tidak. Karena saya pernah pergi ke SEA Games. Saya melihat di SEA Games 4 negara saja cukup. 4 negara saja cukup untuk karena yang akan menang berdiri di atas podium itu adalah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi kalau 4, satu kontingen, satu negara terlepas. Tak perlu sampai 6. Tapi perkara itu saya tidak dapat huraikan secara menyeluruh kerana ini adalah keputusan muktamad daripada pusat, Sukma pusat, yang mana kemungkinan selepas Sukma ini kita perlu perlihatkan semula sama ada ini akan menjejaskan pembangunan satu-satu sukan itu. Kalau terlalu banyak dihadkan. Satu daripada perkara yang saya dapat lihat, kalau kita lihat Olimpik pada masa ini, dia dalam Olimpik ada water polo. Sarawak used to be, satu ketika Sarawak water polo memang bagus. Tapi sukan water polo terus hilang. Karena kalau nak suruh tiap-tiap negeri di Malaysia ni menyediakan satu pasukan water polo, berapa negeri yang sanggup? Kalau dibuka saja kemungkinannya 1-2 negeri saja yang letak. Tapi sukan itu akan terbantut, tak dapat membangun. Baik, saya faham apa yang Datuk Seri sampaikan tadi, di mana secara tidak langsung Datuk Seri, atlet-atlet Sarawak yang tidak terpilih dalam kelompok untuk menyertai kontingen pada tahun ini, mereka dapat menyertai pertandingan yang kompetitif. Dan sekaligus mereka telah menjalani latihan yang cukup lama, Aida, tentunya. Oh, kecewa. Tentunya kecewa, Datuk Seri. Betul kecewa. Tentunya kecewa. Baik, Datuk Seri, saya kira Aida, kita nak berehat sebentar. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali kita dalam Dialog TVS Pentas Diskusi Anda. Istimewa hari ini adalah kita bersama dengan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, iaitu Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Datuk, tadi kita ada bercakap mengenai peruntukan yang digunakan, di mana besar Sarawak belanjakan untuk sukan sahaja, Aida. Dan seterusnya, Datuk, kita nak tahu juga, Datuk Seri,
perancangan Kerajaan Sarawak tentang pengurusan perkampungan sukan selepas tamatnya Tamasya Sukma nanti, adakah mungkin akan dijadikan sebagai penginapan, pelancongan dan sebagainya, Datuk Seri? Kemungkinan itu tidak berlaku kerana untuk perkampungan sukan pada kali ini kita menggunakan yang terbesar adalah di Unimas. Unimas itu adalah tempat pelajar-pelajar menginap. Betul. Memandangkan tempat itu kemungkinannya cuti ataupun memang tidak digunakan, sudah di-reserve untuk Sukma, ia digunakan. Tapi selepas itu ia akan balik kepada Unimas untuk digunakan oleh pelajar-pelajar. Dan tempat-tempat lain semuanya ada perkampungan sukan, ada 5. Di Miri pun, di IKBM sama juga, itu adalah institut sukan. Tempat acara-acara sukan selalu diadakan dan ada tempat penginapan di situ juga digunakan. Dan di Sibu pun seperti itu juga. Jadi tempat-tempat perkampungan sukan yang akan digunakan kemudian untuk perkara-perkara lain, pelancongan tidak timbul. Tapi walau bagaimanapun kepada tuan punya fasiliti tersebut mestilah bagus kerana kita juga bantu untuk menaik taraf perkampungan sukan itu. Bukan saja untuk perkampungan sukan tapi juga untuk kemudahan-kemudahan sukan. Baiknya stadium, baiknya gelanggang, baiknya kolam renang, semuanya di-upgrade. Sebab itulah upgrading ini akan memanfaatkan banyak industri. Baiknya industri construction, baiknya industri mereka yang supply equipment dan sebagainya, semuanya akan mendapat manfaat dan fasiliti yang ada selepas habis Sukma akan lebih canggih lagi untuk digunakan oleh Sport Association ataupun persatuan-persatuan sukan untuk berlatih, untuk meningkatkan lagi keupayaan mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Luqman, seperti yang kita sedia maklum sebenarnya, untuk edisi kali ini sepatutnya Johor yang menjadi tuan rumah. Tetapi atas beberapa kekangan mungkin yang kita tidak tahu, Johor menolak untuk menjadi tuan rumah edisi ke-21 dan Sarawak tidak membuang masa, Luqman, terus menyambar peluang yang ada, menyahut cabaran untuk menjadi tuan rumah. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan juga mengapa ataupun apa yang menjadi faktor Sarawak mahu menyahut cabaran untuk menjadi tuan rumah edisi kali ini. Ya, memang giliran untuk menjadi penganjur itu tahun ini bukannya giliran Sarawak. Karena kali terakhir Sarawak menjadi penganjur adalah dalam tahun 2016. Dan tahun ini ya sepatutnya diadakan di satu negeri di Semenanjung. Dan apabila kita mengadakan mesyuarat exco sukan dan menteri-menteri sukan yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Hana satu ketika dahulu tahun lepas, siapa yang akan menjadi penganjur? Karena saya difahamkan negeri tersebut sudah yang sepatutnya menjadi penganjur Johor lah. Mereka berkata tak sanggup. Jadi menteri pun ada bertanya saya, Sarawak sanggup ke tidak? Jadi jawapan saya pada masa itu, kita baru saja mengadakan dalam tahun 2016. Beri peluang kepada yang negeri-negeri lain, tanya dulu. Kalau semuanya tidak sanggup untuk menjadi tuan rumah, Sarawak sanggup. Kerana saya sudah berunding dengan Yang Amat Berhormat Premier. Boleh ke tidak kita menjadi penganjur lagi? Kerana saya pun dah dengar desas-desus mungkin negeri-negeri lain tak sanggup untuk mengadakan ekoran daripada bebanan selepas COVID-19. Dan selain daripada itu, banyak lagi perkara-perkara yang lain. Jadi begitulah keadaannya. Ditanya dengan satu persatu, semua negeri-negeri semua tak sanggup. Kita sanggup. Saya sanggup untuk diadakan di Sarawak sedikit sebanyak kerana selain daripada yang saya maklumkan tadi, prasarananya akan dinaik taraf. Kita walaupun kita perlu mengeluarkan kewangan, minat terhadap sukan, kebaikannya terhadap anak-anak kita. Apabila terlibat dalam sukan seperti itu atau sebagai penonton, akan menanam bibit-bibit mahu terlibat dalam sukan. Dan selain daripada itu,
saya menjaga pelancongan. Pelancongan dia apabila kita mengadakan apa-apa event, baiknya sukan, baiknya music festival, baiknya culture festival, orang ramai datang. Tinggal di hotel, tinggal di homestay, bajet spin off dia kepada ekonomi dan bawahan. Itulah yang saya dapat, saya rasa Kerajaan Negeri Abang Jo, beliau pun juga pernah jadi Menteri Pelancongan. Dia pun dapat melihat spin off ini. Jadi kita sanggup. Ya. Baik, Datuk Seri, ini menarik Datuk Seri, di mana saya percaya Sarawak pastinya mahu penganjuran Sukma kali ini, seperti yang Datuk Seri nyatakan pada awal tadi, menjadi penganjur terbaik dalam semua aspek tentunya. Dan mungkin Datuk Seri boleh kongsikan juga sedikit mengenai persiapan majlis perasmian. Apakah kelainan yang mungkin kita tampilkan, kerana pada 2016 Datuk Seri, saya melihat Sarawak majlis perasmian Sukma saja penuh dengan gilang gemilang. Bagaimana dengan tahun ini, Datuk Seri? Saya tak akan secara terperinci nak memaklumkan apa yang kita hendak lakukan pada hari perasmian. Tapi hari perasmian adalah satu hari yang amat penting dalam penganjuran apa-apa sukan. Apa yang nak dipertengahkan. Kalau saya nak maklumkan apa yang berlaku pada hari ini, tak ada thrill lagi, tak ada secret lagi. Tapi kita tunggu 17 hari bulan malam. Persiapannya sedang dilakukan lebih 1 bulan sudah. Majlis seni, yang penari-penari, dan selain daripada itu drone dan sebagainya, firework display, sedikit sebanyaklah artis-artis yang akan membuat performance. Kita mahu perasmian ini perasmian yang akan meninggalkan banyak kenangan-kenangan manis kepada mereka yang terlibat sebagai performers, sebagai penonton, dan selain daripada itu, satu yang negeri boleh banggakan, Sarawak boleh banggakan bahawa ini adalah tamasya Sukma yang terbesar. Memang ia adalah tamasya Sukma yang terbesar. Tak pernah Sukma melibatkan 37 jenis sukan, 488 acara sukan, bukan saja di satu tempat, di 9 bahagian. Ya, macam seperti di Semenanjung Malaysia, 9 negeri terlibat. Jadi, yang saya tahu, tak pernah Malaysia menganjurkan sukan yang begitu banyak sekali, acara begitu banyak sekali. Jadi, memang dari segi logistiknya very challenging. Tapi kalau kita berjaya sebagai host, kalau kita berjaya untuk mengangkatnya, sama ada untuk hari perasmian ataupun eventnya, ia akan menjadi satu kenangan manis, satu kepuasan kepada Sarawak. Datuk Seri, untuk menjadi penganjur yang terbaik dalam penganjuran Tamasya Sukma ini, pasti ada banyak cabaran yang dilalui. Dan salah satunya tadi Datuk Seri dah nyatakan juga logistik. Dari segi logistik. Mungkin ada cabaran-cabaran lain yang tidak kami ketahui. Datuk Seri boleh kongsikan, dan bagaimana ataupun apakah langkah yang diambil untuk mengatasi cabaran tersebut? Memang satu daripada cabaran kita adalah connectivity. Karena manusia sekarang ini di mana-mana saja, lebih-lebih lagi anak-anak muda yang terlibat sebagai atlet tu, ataupun ibu bapa mereka yang ikut sama memberi sokongan. Internet connectivity, semua orang nak ambil gambar, ambil video, hantar balik kampung, hantar balik rumah kawan-kawan. Instant time. Yang itulah yang satu daripada cabaran kita, selain daripada logistik perhubungan, karena pesawat yang datang hanya boleh pergi ke Kuching, Sibu, Miri, Bintulu. Tapi kita adakan juga di Serian, di Seri Aman, di Betung, di Muka. Jadi keadaan seperti ini juga akan menjadi satu cabaran kepada pasukan-pasukan kontingen yang terlibat, termasuk dengan penyokong-penyokong. Jadi, alhamdulillah Yang Amat Berhormat Premier, saya dapat faham beliau telah memberi arahan konektiviti di semua tempat-tempat ini. Cuba
diangkatkan supaya tidak akan menyebabkan buffering tu apabila acara diadakan. Dan selain daripada itu, alhamdulillah juga kita pen Borneo sudah bagus. Jadi kucing ke Seri Aman pun sekarang ni tak sampai 2 jam. Betul. Kalau dahulu mungkin sampai 3 jam. Jadi sedikit sebanyak masalah-masalah tu sudah terlerai dan ia akan memberi pulangan yang cukup lumayan kepada penduduk-penduduk tempatan. Ya, terutama sekali mereka yang terlibat dalam penjualan, kraft, makanan, penginapan, pengangkutan. Ya. Ya. Baik, seterusnya Datuk. Tadi Datuk Seri ada mengatakan cabaran mengenai logistik dan sebagainya. Bagaimana pula cabaran keseluruhannya Kerajaan Sarawak dalam menganjurkan penganjuran edisi ke-21 ini? Dan apa langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasinya, Datuk? Apa-apa yang kena lakukan, sedikit sebanyak kita tidak dapat lari dari kewangan. Tapi kita berasa syukur. Sarawak is blessed dalam bahasa Inggerisnya. Kita berasa syukur kita mempunyai pucuk pimpinan yang amat baik sekali dalam mengurus pentadbiran negeri. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku, cover kita, dana kita cukup baik sekali. Kita pun sudah dikenal pasti oleh World Bank sebagai high income state. Dana kita pun cukup kuat. Tanpa dana ini adalah mustahil untuk kita dapat menganjurkan dengan kos yang begitu tinggi sekali. Sebab itulah terima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat Premier sanggup acara seperti ini diadakan di Sarawak. Sedikit sebanyak rakyat Sarawak gembira melihat bila ramai pengunjung datang, acara-acara sukan diadakan. Jadi bagi saya tidaklah menjadi beban yang besar kepada Sarawak. Kita ada capability. Apabila kita menganjur seperti ini, ia akan memberi satu pengalaman kepada mereka yang terlibat dalam sekretariat dan sebagainya. Kemungkinan selepas ini kita boleh menganjurkan acara-acara sukan yang lebih besar lagi di peringkat regional, di peringkat antarabangsa di sini. Dengan mereka yang sudah mempunyai pengalaman mengatur, termasuk mereka yang dalam televisyen, TVS. Betul. Baik, Datuk Seri. Luqman, itu tadi mungkin selepas ini kita akan kupaskan sedikit. Memandangkan Datuk Seri sudah pun menyebut mengenai penganjuran tamasya sukan di peringkat antarabangsa. Dan sebentar saja lagi kita akan tanyakan kepada Datuk Seri mengenai bagaimana persediaan ataupun persiapan Sarawak. Kita lihat daripada penganjuran SUKMA ini, adakah Sarawak bersedia untuk menjadi penganjur bersama Sukan SEA 2027? InsyaAllah. Sebentar saja lagi kita tanyakan kepada Datuk Seri. Sekarang kita berehat dahulu, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Dialog TVS, pentas diskusi anda dan Luqman. Hari ini kita mengupas mengenai persiapan kontingen dan sedikit sebanyak juga mengenai cabaran yang dihadapi oleh Sarawak selaku penganjur edisi kali ini, yang mana sebentar tadi Datuk Seri sudah pun memberi sedikit bayangan majlis perasmian pastinya akan berbeza daripada edisi sebelum ini, Luqman. Ada persembahan drone katanya, dan itu gambaran isyarat Datuk Seri sendiri. Tapi sama-sama kita nantikan apakah yang akan berlaku nanti. Baik, Datuk Seri, kita terus saja kepada soalan yang mana sebentar tadi Datuk Seri sudah pun berkongsi mengenai peruntukan ataupun dana yang cukup besar yang disalurkan oleh kerajaan negeri dalam penganjuran SUKMA kali ini. Baik, dan kerajaan pusat. Jadi ini sekaligus menunjukkan bahawa Sarawak mungkin bersedia untuk menjadi penganjur bersama Sukan SEA pada 2027 nanti. Dan Datuk Seri mungkin boleh kongsikan sedikit perkembangan mengenai perkara itu. Okey, terima kasihlah kerana bertanya soalan ini. Memang ia sudah menjadi open secret kata orang bahawa Sarawak berniat untuk menjadi penganjur bersama Sukan SEA. Tidak pernah dilakukan
Sukan C ini dibawa keluar daripada Kuala Lumpur. Berlainan dengan negara-negara lain dalam Asia Tenggara. Di Indonesia, Sukan C pernah diadakan di Palembang. Tahun hadapan, Sukan C diadakan di Thailand. Yang diadakan di Chiang Mai. Bukan di Bangkok. Tapi sebelum ini, kalau tak silap saya, di Malaysia, Sukan C ataupun sukan sebelum itu Southeast Asia Peninsula Games siap. Semuanya bertapak dianjur di Kuala Lumpur saja. Dan Malaysia akan menjadi penganjur untuk tahun 2027. Dan di sinilah Sarawak telah memberi bayangan kepada kerajaan pusat, sekiranya dah diberi peluang, kita mahu menjadi co-host kerana kita mempunyai fasiliti yang cukup di sini. Dan spin-off dari menjadi penganjur, sama ada penganjur bersama ataupun penganjur. Amat banyak sekali, besar sekali. Sama ada dalam industri perhotelan, kraft, pengangkutan dan sebagainya. Hospitality industry is going to be tremendous. Sebab itu kita telah memaklumkan kepada kerajaan pusat, kerana kita ada juga kedengaran bahawa sanggupkah tidak kita menganjurkan. Saya tidak nak memperkecilkan kerajaan pusat, tapi takut tak sanggup untuk mengadakan bagi dengan negeri lain dalam Asia Tenggara. Jangan sekali sampai begitu, kerana ia akan menghampakan peminat-peminat sukan atlet-atlet kita. Dan juga mereka yang terdapat di Malaysia ini. Sebab itu kita sanggup untuk menjadi dan kita sudah berunding. Banyak kali sudah duduk bersama dengan Menteri Belia Sukan, dan kita juga sudah mengadakan libat urus dengan mereka yang akan menjadi pemberi sponsor, private sector punya sponsor untuk sukan C ini. Dan ini menunjukkan, dan ini juga saya fahamkan sudah dibawa ke peringkat kabinet pusat. InsyaAllah kita akan menjadi co-host dalam tahun 2027, dan separuh daripada sukan itu akan diadakan di Sarawak. Tapi satu lagi syarat yang kita telah tetapkan, kita mahu opening ceremoninya diadakan di Sarawak, di Kuching. Penutupannya biar boleh di Kuala Lumpur. Adakah ini juga merupakan hasrat Premier Sarawak? Ya, kita sanggup, kerana ini bukannya kita dapat begitu saja, yang memerlukan injection fund daripada kerajaan Sarawak kalau mau menjadi penganjur. Dan jumlahnya pun agak lumayan tinggi. Datuk Seri, sebelum ini Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hanahyuh ada menyebut angka kasar untuk menganjurkan sukan sini 700 juta ringgit. Dan Sarawak akan menyalurkan separuh daripada itu. Bagaimana keyakinan itu tercetus, Datuk Seri? Seperti apa yang saya katakan tadi, memang kita berasa we are blessed. Kita berasa begitu kita mempunyai keupayaan itu dari segi keuangan. Kalau tanpa ada keuangan itu mustahil untuk kita dapat menawarkan diri. Dan di sinilah kita perlu melihat apa yang telah dilakukan oleh pucuk pimpinan, mereka yang menguruskan keuangan negeri, sehingga dana kita cukup untuk kita lakukan, dapat menganjurkan aktiviti-aktiviti macam ini yang sedikit sebanyak akan membawa spin-off pulangan yang berlipat ganda. Baik. Saya lihat yang begitu. Baik, Datuk Seri juga merupakan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, yang mana sudah tentu portfolio yang dipegang Datuk Seri ini juga menjadi satu limpahan kepada penganjuran sukan seperti ini. Bagaimana Datuk Seri melihat kesan kepada Sarawak yang perlu direbut
oleh orang Sarawak? Satu soalan yang cukup baik. Kita tidak mahu apabila kita berkembang. Pada masa ini kita dapat lihat negeri Sarawak terlibat dalam macam-macam industri yang tak pernah kita dengar. Dalam carbon storage, dalam renewable energy dan macam-macam lagi. Kalau dahulu kita hanya tahu pertanian, tangkap ikan dan sebagainya. Dan ini menunjukkan banyak ruang-ruang lain untuk kita mencari rezeki. Dan di sinilah rakyat Sarawak, termasuk dengan anak-anak muda yang masih di bangku sekolah, di universiti, lihatlah apakah jurusan yang boleh diceburi, kerana kita sedang melalui that crossroad di negeri Sarawak yang mana perubahan yang begitu mendadak sekali dalam industri-industri dan juga ruang untuk mencari rezeki. Jadi siapa-siapa baiknya kita di bandar ataupun kita di luar bandar. Betul. Rebutlah peluang ini. Kita mesti berjalan sealiran dengan apa yang berlaku. Jangan kita yang akan untung ekoran daripada perubahan pembangunan ini adalah orang luar. Betul. Tapi kita di kampung masih lagi macam itu. Jangan sekali ikut selari. Baik, Luqman, semalam maafkan saya. Sebelum ini, Baru-baru ini. yes, Datuk Gerald, ketika ditanya pemberita, beliau memberitahu bahawa sukarelawan akan mendapat ganjaran. Kita nak dengar komen daripada Datuk Seri sendiri. Bagi saya penggunaan bahasa tu, term, kita tak akan beri ganjaran kepada volunteers, tapi kita ada bayar sedikit pocket money lah, ataupun kalau ya pocket money itu dianggap sebagai ganjaran, ganjaran lah. Tapi untuk atlet-atlet kita yang akan menang, ini menarik ni, Aida. kita akan beri insentif. Abang Jo semalam pun apabila saya melihat beliau senyum masa penyerahan bendera tu, saya tahu ganjarannya ataupun insentif yang akan diberi kepada pemenang-pemenang Sarawak. Baiknya emas, tapi kita target memang emas. Ya, tidak akan kurang daripada mana-mana negeri. Saya dah dengar pada masa ini 2-3 negeri di Semenanjung, kalau emas 10,000. Kalau emas 10,000. Sarawak sebagai tuan rumah, saya tak dapat umum kerana ini perlu dibincang di peringkat kabinet. Abang Jo pun dah beritahu sama ada ya sama ataupun lebih. Jadi saya harap apa yang saya sebutkan ini akan memberi motivasi lagi kepada atlet-atlet kita. Tapi jangan lihat dari segi insentif apabila kita sebagai seorang atlet. Betul. Yang lebih saya mau lihat adalah kepuasan mewakili negeri, menang, duduk berdiri di podium yang pertama itu untuk mendapat emas. Itu yang saya mahu atlet Sarawak tunjukkan. Menang. Yang lain tu ganjaran, insentif kah, apa yang kita panggil, itu akan datang. Kita tidak akan lupa mereka yang memberi nama baik, mengangkat nama Sarawak, kita akan pastikan mereka diberi ganjaran, insentif yang lumayan. Saya tertarik dengan apa yang Datuk Seri katakan, Aida, di mana bermain demi lancana, bukan demi insentif dan sebagainya. Datuk Seri sering menyebut perkara tersebut ketika mana saya menghadiri acara-acara yang dianjurkan sepanjang penganjuran SUKMA ini. Dan itulah yang boleh kita katakan kepada atlet menerusi Dialog TVS ini. Atlet seharusnya bermain dengan sebaik mungkin demi negeri, demi lencana di dada, bukan insentif semata-mata, Aida. Baik, Datuk Seri, apakah antara bentuk program atau aktiviti sampingan yang akan dilaksanakan sepanjang SUKMA berlangsung untuk memberi peluang
kepada pengusaha tempatan dalam menjanakan ekonomi. Okey, soalan yang menarik. Sempena dengan tamasya sukan, kita tidak mahu hanya orang datang untuk sukan. Betul. Karena semasa sukan macam ini ada merchandise, kita mau mempromosi craft kita, kita mau mempromosi makanan kita. Sarawak ini memang penuh dengan menu-menu yang menarik. Laksa Sarawak, mi kolok dan sebagainya. Di tapak Kompleks Sukan Sarawak di mana 25 jenis sukan akan dijalankan di Sarawak Sports Complex. Di luarnya yang dipanggil Celebrity Square itu akan dijadikan fiesta, festival dia sendiri. Bukan untuk sukan tapi festival makanan, festival jualan dan sebagainya. Dan penglibatan bukan sahaja usahawan-usahawan daripada Sarawak, usahawan-usahawan daripada negeri-negeri yang terlibat menganjur juga akan ada bersama-sama di sana. Dan di sanalah kita mahu melihat festival sendiri supaya ibu bapa, anak-anak datang. Ada yang masuk dalam stadium untuk melihat sukan, ada yang seronok di luar untuk macam berkelah bersama-sama dengan keluarga. Kita mahu melihat suasana seperti ini bukan saja di Kompleks Sukan Kuching, tapi di semua venue yang terlibat, di mana pejabat residen, pejabat PBT di tempat-tempat yang akan diadakan juga akan mengadakan perkara yang sama. Jualan-jualan merchandise, baju-baju sukma dan sebagainya akan dijual di tempat sana. Gerai-gerai makan dan di sanalah semuanya akan dilakukan. Dan harapan saya kepada mereka yang terlibat, terutama sekali mereka yang terlibat dalam penjualan makanan, pastikan kebersihan, pastikan kebersihan. Dan selain daripada itu, jualan itu adalah jualan yang akan memberi keceriaan kepada pengunjung-pengunjung. Tidak memudaratkan orang ramai. Baik, Datuk Seri, saya kira Aida, kita nak berehat sebentar kerana banyak lagi persoalan yang kita ingin ajukan kepada tetamu kita pada hari ini. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Kembali dalam Dialog TVS pentas diskusi anda. Kita masih lagi berbincang mengenai industri pelancongan daripada pelancongan sukan sebenarnya, Luqman, penganjuran sukan yang dianjurkan di Sarawak. Dan kita masih lagi bersama tetamu kita pada hari ini, iaitu Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, pengerusi Sukma Sarawak 2024. Baik, Datuk Seri, secara keseluruhannya, selepas pengiktirafan Guaniyah sebagai tapak warisan UNESCO, penganjuran Sukma, dan insya-Allah mungkin akan menjadi penganjur bersama untuk Skansi 2027 dan tambah pula dengan konsert-konsert hiburan. Betul, konsert-konsert hiburan, Borneo Sonic tidak lama lagi dan macam-macam lagi. Jadi apa harapan Datuk Seri sendiri terhadap industri pelancongan di Sarawak ini? Saya merasa begitu bangga sekali dengan apa yang dapat saya lihat. Dan saya mendapat kerjasama yang begitu baik sekali di peringkat kementerian, di peringkat agensi-agensi di bawah kementerian dan mereka yang di luar sana, termasuk industri perhotelan, industri hospitality yang lain, termasuk travel and tour dan sebagainya. Karena tiap-tiap bulan saya memantau jumlah pengunjung, visitors. Ini bukan saya plug daripada Tin A. Tiap-tiap hujung bulan, immigration akan mengantar kepada kementerian jumlah mereka yang masuk melalui pesawat, melalui dalam darat, border, batasan ataupun melalui port. Dan apa yang saya lihat pada masa ini, tahun ini 2024, kita akan melihat insya-Allah jumlah pengunjung yang paling banyak pernah masuk ke Sarawak. Walaupun kita belum sampai ke situ, tahun 2022 saya target 2 juta, we hit, kita mencapai target itu. 2023 saya naikkan 1 juta, 3 juta. Kita juga hit the 3 juta. Saya difahamkan lebih awal ada. Kita bulan 10 kita sudah sampai ke peringkat 3 juta. Untuk tahun 2024
Saya naikkan lagi 1 juta, 4 juta. 4 juta. Saya percaya insya-Allah lah kalau tak ada apa-apa halangan, tak ada COVID lagi. Mungkin bulan 9 kita akan hit 4 juta itu. Dan kalau kita lihat sebelum ini, jumlah pengunjung paling ramai pernah masuk ke Sarawak sebelum ini adalah tahun 2019. Okey. 4.6 juta. 4.6 juta. 4.6 juta. Dan tahun ini kita akan melintasi 4.6 juta itu, insya-Allah lah. Saya rasa begitu. Dan kenapa orang datang? Orang datang mesti ada sebab-sebab tertentu. Ekoran daripada industri produk kita yang kita adakan. Sekarang ada Guania yang akan menjadi satu tarikan utamalah lagi, selain daripada Gua Mulu, selain daripada Borneo Cultures Museum, selain daripada Cultural Village, selain daripada event yang kita adakan, Borneo Sonic, Rainforest World Music Festival yang tahun ini paling tinggi jumlah pengunjung, Regatta International Dragon Boat, hampir tiap-tiap minggu kita ada event. Dan inilah yang membuat anjakan kepada pengunjung-pengunjung ini. Ramai yang datang. I couldn't ask for more. Dalam bahasa Inggeris lah. Saya cukup gembira sekali dan ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua mereka yang dalam industri ini. Hanya satu, apabila pengunjung datang, macam kita, apabila kita pergi ke melawat, melancong di mana-mana, kita berharap semuanya selamat. Tak kena ragu, tak kena apa-apa masalah. Ini saja yang saya minta dengan rakyat Sarawak. Jagalah pengunjung-pengunjung itu dengan baik. Jangan dicacatkan pengalaman mereka apabila mereka datang sini. Kerana ia akan membawa Kesan yang besar. yang besar terhadap industri ini. Terhadap nama Sarawak sendiri. Dan boleh kita sifatkan juga komitmen Sarawak, Datuk Seri, di airnya berkocak, di langitnya terbang. Boleh kita sifatkan ia begitu diurus dengan sebaik-baiknya, Datuk Seri? Yalah, kita berasa bangga sekali kita mempunyai pucuk pimpinan yang baik. Ujung pangkalnya kepada itu dan sokongan padu daripada rakyat. Kalau kita sentiasa berbalas di antara satu sama lain, sentiasa memikir macam mana nak memastikan kita menjadi pentadbir dalam pilihan raya, memang kita tidak akan dapat fokus untuk mengaturkan industri pelancongan, untuk mengaturkan perkara-perkara lain termasuk pembangunan prasarana dan sebagainya. Dan sebab itulah rakyat Sarawak sentiasa mesti bersatu padu. Mesti sentiasa memberi sokongan. Kalau apa yang perlu ditegur, ditegur. Supaya kerajaan sentiasa berjalan dengan baik. Kita berbilang bangsa. Kita ada 34 suku kaum di Sarawak. Kita mesti sentiasa bersatu padu. Dan memberi sokongan kepada siapa yang kita rasa dapat mengangkat Sarawak ini lebih harmonis, lebih lagi maju di masa-masa akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. Datuk Seri, berbalik kepada topik sasaran pelancong sebentar tadi. Kita optimis kita akan dapat mencapai jumlah 4 juta itu pada tahun ini. Mungkin tahun depan naikkan lagi? Ya, tahun hadapan akan menjadi lebih cabaran. Karena tadi saya ada katakan tidak pernah lebih daripada 4.6. Kita sudah berusaha untuk target itu. Untuk dapat 4 juta bukan main susah dulu. Apabila kita sudah sampai ke tahap itu, untuk kita naikkan, memang kita hanya dapat naikkan mungkin kalaunya tahun ini 4 juta, mungkin tahun depan 4.5 saja. Saya tak berani nak naikkan 1 juta. Karena 1 juta pengunjung itu, 1 juta turis itu jumlahnya begitu besar sekali. Begitu besar. Jadi kemungkinan kita naik sikit, it will naik secara peringkat ke peringkat. Menunggu pesawat kita sendiri. Karena saya tahu InsyaAllah tahun hadapan kita ada pesawat kita sendiri. Kemungkinan kita lebih cepat lagi untuk naik. Airline kita sendiri itu.
Baik Luqman, kita berbalik kepada perbincangan kita mengenai Sukma. Betul Aida. Datuk Seri, sasaran pingat untuk kontingen Sarawak. Okay. Soalan Jepun Mas satu. Ya. Okey, jumlah acara sukan 488. Berarti ada 488 pingat emas yang akan dipertandingkan. Mustahil untuk kita dapat keseluruhannya. Karena ada negeri yang cukup mahir, cukup pakar dalam satu-satu sukan. Kita ambil kira lah Terengganu. Terengganu memang powerhouse dalam cycling. Susah nak lawan Terengganu. Mereka akan dapat sapu banyak. Dan sama juga dengan sukan-sukan yang lain. Jadi kita berbagilah tapi selepas kita membuat penilaian berbanding dengan Sukma yang lepas, untuk satu-satu negeri itu menjadi juara keseluruhan. Kalau dia dapat sampai ke jumlah 70, ia akan dapat insya-Allah menjadi juara keseluruhan. Sebab itu Sarawak target kita 70. Kalau kita hit 70, saya rasa kita akan dapat menjadi juara. Karena yang lain-lain itu akan berbagi jumlahnya dengan semua negeri-negeri yang lain. Saya difahamkan ada satu lagi negeri di Semenanjung juga letak target 70. Jadi lebih kurang kita sama. Kalau tak silap saya Selangor ke apa. Ya. Juga 70. Selangor ataupun wilayah. Dan tapi kita tidaklah ambil 70 kita letak. Kita juga berpandu dengan keupayaan. Kita duduk bersama dengan atlet, dengan coaches, boleh tidak dapat pingat ini. Jadi kita kumpulkan lebih kurang insya-Allah Sarawak mungkin boleh sampai ke 72. Insya-Allah. Tapi kita letak 70 sajalah. Kita tak perlu. Kalau kita dapat hit sampai ke 70, saya pun cukup gembira dan saya percaya ini akan meletakkan kita di satu landasan yang mana kita akan menjadi juara keseluruhan. Ya. Itulah dia tadi Aida. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kerana sudi bersama-sama dengan Dialog TVS untuk episod yang saya kira istimewa. Betul, Luqman. Bersempena dengan bulan sukan ini, iaitu Sukan Malaysia Sukma 21 Sarawak bagi tahun 2024. 70 sasaran pingat yang dapat kita saksikan sebentar tadi. Semoga segalanya berjalan dengan lancar. Begitu juga pesanan dengan masyarakat. Kita harapkan masyarakat kita menjaga nama Sarawak itu sendiri untuk memastikan kita tampil sebagai penganjur terbaik bagi Sukma edisi kali ini. Untuk itu saya Luqman Muhammad dan saya Aida Mulyono. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Rasmi Sukan berprestij Malaysia. Sukma Sarawak 2024. Nantikan debaran